Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi bersama saya, pengulas baru di channel ini Liga Domestik kita. Saya tahu, mesti rata-rata anda semua yang menonton video ini, sudah tidak sabar untuk menyaksikan perlawanan pada 5 Mac ini, JDT menentang Kedah bagi Piala Sumbangsih 2021. Debaran yang kian terasa, begitu juga dengan bahangnya. Di sini, saya akan mengulas berkenaan persiapan terkini JDT dan isu Ifedayo yang dihina saat perlawanan menentang Kuala Lumpur tempoh hari. Sebelum itu, jika anda suka dengan ulasan-ulasan dari saya, seperti biasa, bantu saya dengan menekan butang like dan butang loceng untuk notifikasi, supaya anda tidak ketinggalan untuk mendapat info pantas di masa yang akan datang. Terima kasih, mari teruskan ulasan kita. JDT sasar kejuaraan Sumbangsih keempat Jumaat ini, dan kini, telah berjaya mendapatkan pengganti Herrera. Anda rasa, mampukah Johor Darul Takzim, JDT, merangkul kejuaraan Sumbangsih untuk musim keempat berturut-turut kali ini, apabila berdepan Kedah Darul Aman FC pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Jumaat ini? Pastinya pertembungan kedua pasukan ini, kita akan menyaksikan skuad bimbingan Aidil Syarin Sahak berentap dan menebus kehampaan pada musim lalu, selepas kali terakhir menafikan JDT untuk menjulang Piala Sumbangsih pada musim 2017. Ketua Jurulatih JDT, Benjamin Mora yang membimbing skuad Harimau Selatan sejak musim lalu dan membawa kejayaan buat skuad itu, tentunya Mora tidak mahu apabila melihat piala pertama yang dipertandingkan terlepas ke tangan pasukan Kedah. Walaupun laporan menyatakan Jonathan Herrera pada awalnya menyertai skuad Harimau Selatan dan kemudiannya dipinjamkan ke kelab Liga Division Pertama Argentina, kelab Independiente, sebelum menjelang Piala Sumbangsih, ianya tidak menjejaskan perancangan Mora untuk membuat persiapan. Ini kerana kita telah dikabarkan dengan berita rasmi dari Instagram rasmi JST, yang mengatakan Bersun da Silva telah rasmi menjadi milik JDT sebagai pengganti Herrera. Namun, laman rasmi JDT masih tidak memberitahu sama ada pemain itu sudah berada di Johor Bahru, atau masih belum tiba. Dengan ini, berkemungkinan dia tidak akan diturunkan pada aksi Sumbangsih menentang Kedah Darul Aman FC di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Jumaat ini. Bersun yang memiliki ketinggian 180 cm itu pernah berkelana di rantau Asia, apabila beraksi bersama kelab Liga 1 Korea, Suwon Bluewings, pada musim 2011 secara pinjaman ketika menyertai kelab Brazil, Grêmio dan kemudian beraksi secara pinjaman bersama kelab Liga Brazil, Vila Nova. Dengan kehadiran Bersun da Silva ini, diharap mampu memperkuatkan jentera serangan JDT bagi mengharungi saingan Liga Super dan Liga Juara-Juara Asia, ACL, musim ini. Seandainya Bersun tidak diturunkan untuk perlawanan Piala Sumbangsih, berkemungkinan kelibat pemain import Johor Darul Takzim II, Fernando Rodriguez akan mengisi posisi serangan, selepas dilihat menjalani latihan bersama JDT menjelang pertembungan skuad bimbingan Aidil Syarin Sahak. Skuad JDT ketika ini boleh dianggap serba lengkap, apabila kelibat Safiq Rahim yang pernah bersama JDT sejak musim 2013 hingga 2018, dan kemudiannya pergi ke Melaka United selama 2 musim itu sudah kembali ke Harimau Selatan. Kehadiran semula Safiq Rahim bakal memberi impak positif dalam pasukan JDT, berikutan pengaruhnya dalam skuad itu mampu menambah kekuatan terutama di posisi tengah, selain pengalaman luas bersama pasukan itu. Bagi pertembungan menentang Kedah Darul Aman FC, Mora pasti sudah ada kesebelasan terbaik, walaupun terpaksa menjalani latihan pramusim di Johor akibat pandemik COVID-19. Pada pertemuan Piala Sumbangsih 2017, JDT tewas menerusi sepakan penalti kepada Kedah selepas perlawanan berakhir 1-1. Berkenaan Ifedayo pula, kali ini Ifedayo jadi mangsa perkauman. Aksi piala prihatin antara KL United menentang Selangor FC, kemarin, sudah dicemari dengan isu perkauman apabila penyerang Selangor FC, Ifedayo Olusegun, menjadi mangsa. Menerusi laporan New Straits Times, penyerang berusia 30 itu dihina dengan panggilan monyet oleh penyokong yang berada di luar Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras. Malah, penyokong Kuala Lumpur juga turut membakar suar untuk menyatakan sokongan kepada pasukan pada aksi tetangga Lembah Kelang itu. Pada aksi terbabit,
KL United mengesahkan status sebagai Raja Lembah Kelang apabila menewaskan Selangor 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti apabila aksi 90 minit berakhir tanpa jaringan. 4 pemain KL United iaitu Paulo Josu, Dominic Da Silva, Hadin Azman dan Indra Putra Mahyudin berjaya menyudahkan sepakan penalti masing-masing. Manakala nasib berbeza dialami Selangor FC apabila dua pemain importnya, Manuel Conrad dan Oliver Buff gagal menyempurnakan penalti, sekaligus menyaksikan kemenangan berpihak kepada KL United. Pada 6 Mac ini, Selangor akan berdepan dengan pasukan Sri Pahang FC di Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya, Selangor. Bagaimana? Adakah anda suka dengan ulasan yang saya sampaikan atau sebaliknya? Jika ada pertanyaan serta pendapat peribadi masing-masing, macam biasa, jangan lupa tinggalkan di bawah. Terima kasih.